Baik, golongan belia kita sering bertanyakan apa lagi yang mereka boleh lakukan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi hidup masing-masing, apa lagi skill ataupun kemahiran yang boleh diambil untuk menjana pendapatan. Jadi memang sempurna sekali, cocok sekali dengan apa yang diusahakan oleh Kementerian Belia dan Sukan bila mana program Skills for Life ataupun kemahiran untuk kehidupan dan bagaimana sebenarnya telah pun dilancarkan secara rasmi oleh Yang Berhormat Menteri Belia Sukan, Yang Berhormat Hanayo. Bersama kami di studio pagi ini Puan Fadilah Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Kemahiran Belia. Terima kasih Puan Fadilah kerana sedia bersama kami di Instagram. Baru-baru ini ramai yang dapat saksikan YB Hanayo cuba potong rambut. Betul. Ini antara skills atau kemahiran yang dimuatkan dalam lingkupan program litupan program untuk program Skills for Life ini. Tapi secara mekanismenya bagaimana sebenarnya ia diadakan dan bagaimana remaja ataupun belia boleh menjadi sebahagian daripada program ini? Baik, terima kasih Zalia dan juga selamat pagi Malaysia kerana menjemput kami Kementerian Belia dan Sukan melalui bahagian pembangunan kemahiran belia. Dan tentunya kita kena bagi pendedahan awal lah sebelum kita pergi kepada Skill for Life dengan lebih jelas. Saya perlu memberikan sedikit maklumat berkenaan dengan Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan yang ada di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Di mana di bawah Kementerian Belia dan Sukan ini kita ada 22 ILKBS satu Malaysia. Dan daripada 22 itu kita ada 8 Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, 13 Institut Kemahiran Belia Negara dan satu-satunya Akademi Kemahiran Golf Belia. Wow. Okay. AKBG maksudnya salah satu daripada akademi yang terlibat dalam bidang teknologi sukan. Jadi ILKBS kita ini sebenarnya telah diwujud semenjak tahun 1964 lagi. Okey. Pusat latihan belia ketika itu dikenali sebagai pusat latihan belia dan semakin lama mengalami perkembangan dan sehingga sekarang kita kenali sebagai ILKBS di bawah seliaan Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita antara institut latihan kemahiran yang mendapat pengiktirafan sebagai pusat bertauliah daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Dan kita selari dengan agenda pembangunan belia, kita tidak meninggalkan juga agenda negara dalam pembangunan dalam soal memperkasakan tibet negara, dan kita menyokong hasrat kerajaan untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir dan separuh mahir, terutama sekali dalam golongan belia, Zaliha. Itu antara permulaan lah ataupun pengenalan kepada ILKBS. Dan apakah skill ataupun kemahiran yang ditawarkan di ILKBS ini dapat disesuaikan dengan apa yang pasaran perlukan sekarang? Sebab kadang-kadang terlalu banyak hairdresser pun tidak, terlalu banyak, dan mereka lebih dalam bakery juga untuk mendapatkan pasaran di dalam dalam market itu agak susah juga. Jadi bagaimana dengan kemahiran mereka ada ini dapat dapat direalisasikan dari segi kerjaya, dan mereka juga dapat membina struktur ekonomi yang lebih kukuh untuk mereka dan juga masyarakat. ILKBS kita mempunyai 14 bidang utama. Antaranya adalah teknologi mekanikal, teknologi elektrik dan elektrikal, termasuk sekali soft skill yang baru Zaliha sebutkan tadi, iaitu personal. Dan 14 bidang utama ini kita garapkan melalui pembelajaran yang telah pun dia punya modulnya ataupun kita panggil NOS lah, yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan juga badan-badan bertauliah yang lain seperti Suruhanjaya Tinggi dan juga CIDB. Dan ianya adalah memenuhi kepada standard yang diperlukan oleh industri negara kita. Inilah antara standard-standard modul ataupun kursus yang diperlukan oleh industri negara dalam menempatkan sumber tenaga manusia ataupun rakyat kita yang mahir dan separuh mahir untuk membantu dalam sektor ekonomi negara. Jadi sepanjang kita menjalankan latihan itu, kita juga bekerjasama dengan industri, terutamanya industri-industri yang terlibat dalam 14 bidang utama kita, untuk kita lihat dan teliti apakah keperluan-keperluan yang diperlukan industri dalam sektor tertentu, dan kita sesuaikan semula modul dan latihan kita itu mengikut keperluan industri, tetapi dalam masa yang sama memenuhi standard yang telah ditetapkan oleh badan-badan bertauliah tadi itu. Dan setiap hujung minggu diadakan program ini sehingga bulan
Untuk program Skill for Life ni, saya maklumkan adalah cetusan daripada YB Menteri Belia dan Sukan dan juga YB Timbalan Menteri Belia dan Sukan pada awal tahun ini. Jadi program Skill for Life ini untuk pusingan yang pertama kita akan adakan pada hujung minggu, iaitu Jumaat, Sabtu, Ahad bagi negeri yang bercuti bekerja pada hari Ahad, maka kita buat hari Jumaat dan Sabtu. Daripada bulan Februari sehingga Mac, iaitu sebelum bulan puasa lah. Itu pusingan yang pertama. Dan setakat ini kita telah rancang 22 aktiviti. 3 daripadanya telah pun kita laksanakan. 2 daripadanya kita dah laksanakan di Menara Kementerian Belia dan Sukan, iaitu di Menara KBS Putrajaya sendiri pada 28 Januari yang lalu, yang dihadiri oleh YB Menteri Belia dan Sukan dan juga YB Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Untuk kemahiran yang pertama adalah men's haircut, dan yang kedua, yang ni wanita paling ramai. Memang peserta yang ni wanita saja. Night glam makeup. So kita ada 2, dan dalam hari yang sama kita ada satu lagi program, iaitu daripada AKBG tadi yang saya sebut, dan program itu telah dilaksanakan di UM bersempena dengan UM Unifest 2023. Jadi daripada 22 program itu kita telah laksanakan 3 daripadanya, dan saya mengharapkan komuniti di luar sana, terutamanya golongan belia, tidak kira kita terbuka, B40, M40, kumpulan minoriti dan sebagainya, termasuk belia bekerja, termasuk belia profesional, untuk menghadiri program kita di sekitar kawasan yang berdekatan lah. Antaranya ada di Terengganu, kita ada 2 IKBN kita di Terengganu, di Wakatapai dan juga Kemasik, dan ILKBS yang lain, termasuk Sabah dan Sarawak, Zaliha. Yang terdekat ini? Yang terdekat kita ada 10 hari bulan 2, kita ada kemahiran penyelenggaraan penyaman udara yang dilaksanakan oleh IKTBN Dusun Tua Selangor, dan esoknya pada 11 Februari kita ada 2 program, iaitu yang dilaksanakan oleh IKBN Jitra Kedah untuk jahitan kreatif, dan juga oleh IKTBN Alor Gajah di sebelah selatan di Melaka untuk kemahiran asas makanan tradisional. Ini sangat menarik. Kalau makanan tradisional selalu disebutkan, kita kaya, Malaysia ni kaya dengan makanan tradisional, dan sekarang ni kita pandai, kita ada kemahiran tapi mahir makan. Sekarang tiba masanya untuk kita tambah kemahiran kita, iaitu membuat ataupun menyediakan makanan tradisional. Ini skill yang sangat penting sebenarnya. Sebab biasanya dalam turutan susul keluarga itu, sekiranya nenek itu sudah tak ada, ibu itu sudah tak ada, resepi itu tinggal begitu sahaja, tidak dipraktikkan. Walaupun dah bagi buku pun tidak dipraktikkan kepada anak-anak muda ini, kerana lebih senang pergi kedai beli sebenarnya. Jadi penting sebenarnya untuk penyambung tradisi ini juga boleh dikomersialkan. Sebab makanan tradisional sebenarnya dicari oleh segenap lapisan masyarakat. Terutama dalam sektor pelancongan. Betul. Kan makanan tradisional kita ini, dan kalau kita lihat dalam cabaran globalisasi masa kini, kita tidak boleh ada satu kemahiran saja, Zaliha. Betul. Sekarang ini kita ada, terutama anak-anak muda, perlu ada pelbagai kemahiran, ataupun daripada kemahiran yang ada itu kita tingkatkan lagi kemahiran ke tahap yang lebih baik, dan boleh orang kata jadikan sebagai akhirnya sebagai pendapatan sampingan. Betul. Kan? Apakah sebenarnya bayaran dikenakan untuk mereka yang ingin menjadi sebahagian daripada program ini, ataupun mereka yang datang menyaksikan sendiri taklimat yang diberikan oleh para pelajar KBS? Dalam program Skill for Life ini, murah sahaja bayaran yang kita kenakan, dalam lingkungan antara RM10 hingga RM30. Dan bayaran itu dikenakan, kita nak melihat dari segi komitmen peserta yang hadir ke program, dan yang keduanya adalah untuk kata peralatan ataupun bahan. Peralatan ataupun bahan yang akan digunakan oleh peserta, dan peralatan ini kemudiannya boleh dibawa balik oleh peserta kita. Kan? Dan untuk makluman Zaliha, bukan sahaja kita menggunakan tenaga pengajar yang dilatih dan terlatih untuk terlibat dalam program ini, malahan kita ada juga graduan kita yang turut bekerjasama dalam menjalankan program ini. Sebagai contoh, pada 28 hari bulan Januari yang lalu, dalam bidang ataupun khusus men haircut, kita bawa sekali 2 graduan kita daripada IKBN Kemasik, graduan, di mana adik Naufa dan adik Nasran ini telah pun memenangi pingat emas dan perak dalam World Skill Malaysia Belia.
yang akan meneruskan ke peringkat seterusnya di peringkat ASEAN di Singapura pada tahun ini, Zaliha. Wow. Jadi kita nampak dekat situ bagaimana adik-adik kita ini hasilnya ke mana, kan? Selain daripada kemahiran, mereka boleh pergi kepada pertandingan di peringkat luar sekalipun. Dan belajar dari pengalaman dari Ya, saya betul. Bagaimana potensi yang Puan Fadilah lihat mereka yang sebelum mendaftar masuk ke LKBS dan selepas menjadi graduan LKBS, dari segi keyakinan mereka, dari segi kebolehpasaran mereka, mengapa ini bukan satu opsi yang penting juga yang perlu difikirkan oleh ibu bapa dan penjaga? Baik. Kelebihannya adalah dari segi selain daripada kita belajar kemahiran. Bila dimasuki institusi latihan kemahiran ini, perkara pertama adalah kemahiran. Kalau ada bakat, itu satu kelebihan. Kalau ada kemahiran, kita pertingkatkan lagi kemahiran itu. So, dia adalah tambah nilai kepada apa yang telah ada pada seseorang individu, terutamanya golongan belia. Dan daripada situ, selain daripada kemahiran yang kita perolehi di Institut Latihan Kemahiran ini, di ILKBS ini kita terapkan juga dari segi kemahiran-kemahiran yang lain. Contohnya seperti kepimpinan, jati kesukarelawanan, keusahawanan dan juga kerohanian. So itu merupakan tambah nilai kepada pembelajaran kemahiran yang telah kita tetapkan. Dan untuk maklumat Zaliha dan penonton di luar sana, ILKBS kita juga selain daripada menyediakan latihan kemahiran secara sepenuh masa, kita juga mengadakan kursus-kursus jangka pendek untuk belia-belia di luar sana. Termasuk juga dengan belia ataupun komuniti yang telah bekerja tetapi perlu meningkatkan kemahiran mereka ke tahap seterusnya, maka mereka boleh mendapatkan latihan kemahiran itu di ILKBS kita seluruh Malaysia. Saya memikirkan apa, Puan Fadilah, selain daripada mempunyai lebih banyak kemahiran daripada biasa. Kadang-kadang bila kita dengar orang kena retrench, kena berhenti kerja, apa nak buat selepas itu? Sekiranya mereka hanya ada satu pengalaman, pengetahuan saja dalam sepanjang kehidupan mereka. Sebab kita nampak ketika MCO terlebih dahulu, terdahulu bila dibuang ataupun diberhentikan dari sektor pekerjaan, ada juga bakat lain yang boleh dikembangkan untuk menjadi sebuah pendapatan. Jadi menambah kemahiran itu sangat perlu. Bukan saja mempelajari, menambah kemahiran juga sangat perlu. Betul. Kita dapat lihat kesannya semasa bukan selepas tapi semasa isu global lagi. Waktu tu ada lockdown kan? Kita nampak adanya keperluan. Sebagai contohnya, kalau sebelum ini kita ada satu kemahiran, kan, sebagai contoh, tetapi sepanjang kita berada dalam tempoh tersebut, kita nak gunting rambut tu, kemahiran asal gunting rambut tu pun kita kena tunggu bila kedai nak buka kan? Bila kedai nak buka kan? Jadi kita kena kaitkan antara tujuan utama program Skill for Life ni adalah untuk belajar kemahiran yang kita boleh gunakan seharian dalam kehidupan kita. Kan? Dan salah satunya ialah selain daripada kita tambahkan kemahiran tadi, adalah yang paling penting sekali ialah memang betul kalau misal kata sebahagian daripada kita ada duit ataupun lebih sedikitlah kan, lebih selesa, tetapi bagaimana kita bijak menggunakan duit tersebut. Jadi skill ini merupakan salah satu daripada bagaimana adik-adik kita dapat menggunakan dalam kehidupan seharian ataupun boleh dijadikan sebagai pendapatan sampingan. Baik, itu merupakan satu suntikan motivasi untuk para belia juga ibu bapa serta penjaga supaya mereka sentiasa, kalau dalam satu rumah tu ada beberapa orang yang ada banyak kemahiran, bayangkan betapa produktifnya isi rumah tersebut. Terima kasih Puan Fadilah kerana sudi bersama kami. Boleh terus ke